Assalamualaikum, nama saya Usama bin Badruddin. Nombor pelajar 2021185021 dari kelas IC 2201A. InsyaAllah hari ni saya akan bentangkan sikit lah kan, alamat akhirat menurut pandangan Islam Syiah dari sudut neraka. Mengenai neraka ni, kita tahu definisi neraka menurut Islam bahasa Arab iaitu an-nar kan. Kita tahu neraka ni tempat untuk orang tidak beriman yang Allah sediakan sendiri kan, yang Allah sediakan tempat untuk beriman sebagai tempat tinggalnya kan. Siapa yang langgak duduk dalam neraka. Tapi bukan saja tempat untuk ni, dia bahkan neraka juga tempat untuk menyiksa kan, menyiksa musuh-musuh Allah dengan siksa yang dahsyat lah, sehingga tiada tempat buruk selain neraka ni kan. Dari segi istilah pula, beberapa penyelidikan mengatakan bahawa cahaya dan panas tidak dapat dipisahkan sebab ianya diperoleh daripada getaran yang kuat dari dalamnya dan dalam atom suatu objek. Kalau teori ini kita tengok, kita lihat pada perspektif sinarnya, maka dikatakan cahaya. Tapi kalau kita tengok dari perspektif panasnya, kita dikatakan api, iaitu neraka lah kan. Konsep neraka ni, Imam Mah bersetuju bahawa ancaman keabadian di neraka dihukum kepada orang-orang kafir sahaja kan. Dan tempat neraka ni memang tak boleh keluar lah kalau orang kafir kan, dan di dalamnya selama-lamanya. Sebenarnya gambar umum neraka, kita neraka ni merupakan lubang yang tidak dapat difahami kan. Luas, betapa luasnya kan. Sebab apa? Sebab neraka ni merupakan penjara terakhir lah, di mana terdapat pelbagai jenis hukuman, siksaan, penderitaan yang terdapat dalamnya sendiri. Mereka akan sedemikian rupa sehingga tidak dapat membayangkannya betapa siksanya neraka ni, dan kita tidak dapat memahaminya. Dan kita semua tahu neraka ni ia bertentangan dengan syurga, yang di mana syurga ada jenis kebahagiaan, kesenangan, dan tidak ada masalah kesakitan sendiri dalam syurga itu sendiri. Contoh penyiksaan dalam Al-Quran mafhumnya, maka adakah kamu, hai orang-orang yang keliru dan menyebutnya dusta, pasti memakan pokok zakum. Pokok zakum ni merupakan pokok yang duri dan juga buahnya sendiri. Ada hadis yang mengatakan bahawa kalau setitik pokok zakum ni jatuh ke bumi, maka hancurlah bumi. Sebenarnya kita ke kewujudan neraka, kewujudan jenis neraka menurut Syiah ni kan. Di sama jangan sunni, sunnah ahli sunnah ni merupakan 7 tingkat ataupun 7 gerbang sendiri, dan setiap tingkat ditugaskan untuk orang yang berlainan dosanya kan. Terdapat juga beberapa yang merujuk tingkat paling bawah sekali, iaitu ad-dar al-asfal, ad-dar al-asfal kan, neraka yang paling rendah sekali lah, yang dirujuk mengikut beberapa tafsiran Al-Quran. Dan juga Ibnu Jurayh menterjemahkan 7 pintu itu sendiri merujuk kepada 7 tahap darkat neraka sendiri. Perkara ini telah ditegaskan dalam sebuah hadis kan. 7 tahap tu ialah Jahannam, Lazar nyala api, Hutamah yang menghancurkan dan memecah belah, Sa'ir yang menyala, api yang menyala, Saqar api neraka, dan Hawiyah lubang tanpa dasar, dan juga neraka Jahim lah. Dalam hadis terdapat juga lokasi lain seperti Pit of Sadness, Huznun dari mana neraka itu sendiri larikan diri, Pit of Habhab yang terletak di lembah Saqar, di mana orang zalim tinggal, Gunung Sakaron dan lembahnya, Radban di mana terdapat peti api mati kan. Dan terdapat juga keranda api di dasar neraka, yang di mana 6 orang umat Nabi Muhammad dan 6 orang dari zaman kuno dihukum kan. Ni dikatakan dalam kitab Sulaim Ibn Qais halaman 161 dan Mufi Al-Kafi halaman 25 sendiri. Sebenarnya kita ke penghuni neraka. Penghuni neraka ni kalau dari perspektif Syiah, dia berkata sahabat-sahabat Nabi dulu yang disiksa di dasar neraka yang paling bawah sekali dengan siksa yang teruk lah. Tu pandangan Syiah kan. Dan terdapat dan itu juga macam orang dan jin juga dihukum, tapi tidak dijelaskan hukuman yang lebih terperinci lah. Politisme juga dan ketidakpercayaan seperti politis ni juga dihukum di dalam neraka. Sebab apa? Sebab mereka mengambil makhluk sebagai Tuhan mereka kan. Kita lupa ambil matahari, bulan, pokok kan.
Tapi ada juga hadis yang kita jangan dengar dan yang jangan berlaku, bahkan membicarakan tentang matahari dan bulan juga akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab matahari dan bulan ni telah disembah oleh beberapa orang. Dan tu kita boleh lihat daripada ni lah kewujudan jenis neraka tu sendiri, penghuni neraka tu sendiri. Sebenarnya kita ke punca terjerumus dalam neraka menurut Syiah ni kan. Dari sudut pandangan Imamiyah ni, mereka bersepakat bahawa orang kafir saja yang masuk dalam neraka kan. Begitu juga orang yang musuh dengan Syiah dan juga orang yang tidak beriktikad dengan Sayyidina Ali kan, dia mengakibatkan seorang itu masuk ke dalam neraka itu sendiri. Itu. Dan juga golongan Jabariyah mendakwa bahawa Allah ciptakan orang kafir ni semata-mata untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sebab bagi golongan Jabariyah ni manusia tidak dapat berubah semasa di dunia. Itu golongan Jabariyah lah kata. Yang itu punca terjerumus dalam neraka. Dan hukuman yang terdapat dalam neraka menurut Syiah ni dia lebih kurang sama macam Sunni juga kan. Kita tahu dalam neraka ni mak api lah hukuman yang utama dalam neraka. Tapi terdapat apa yang Al-Quran dia cerita tentang orang yang jahat ni jatuh ke dalam api, bukan jatuh ke dalam neraka, bahkan jatuh ke dalam api kan. Namun Al-Quran menyoroti keunikan api dan mencirikannya sebagai api yang membakar atau api yang menyala kan. Hukuman terhadap neraka ni, hukuman dalam neraka ni kita tahu hamim yang merupakan air yang mendidih, dan juga samum yang merupakan letupan api yang dahsyat kan. Dan ada juga hukuman-hukuman lain seperti tongkat besi, cambuk, rantai dan belenggu, dan juga bayang-bayang yang lebih sengit daripada api neraka sendiri. Dan terdapat juga hukuman yang di dasar neraka, hukuman yang pelik seperti bulas. Seperti bulas ni saya tak pasti bulas tu apa dia, saya dah cari, tapi itulah hukuman yang pelik lah, seperti bulas yang kita tak pernah dengar. Dan juga sebagai kesimpulan untuk slide ini, walaupun terdapat semaan antara Syiah dan Sunni sebab mereka daripada satu agama yang ni, dia satu agama iaitu agama Islam. Siapa yang ingkar perintah Allah, dia akan masukkan dalam neraka lah. Tapi kalau Syiah ni dia pelik sikit kan, dia terpesong sikit. Dia kata siapa yang tak beriktikad dengan Sayyidina Ali, dia akan jatuh ke dalam neraka. Itulah. Okey, kita sambung seterusnya, iaitu artikel review lah. Tajuk The Hereafter Ma'ad kan. Kita terus kepada bibliografi. Tajuk buku The Hereafter Ma'ad, penulis Syed Abdul Hussein Dasra'i Shirazi, penerbit Ansariyan Publication, dan tempat dicetak Qom Iran. Tahun penerbitan 2004, dan juga terdapat 192 muka surat lah. Kita terus kepada pengenalan. Biografi penulis. Nama penuh dia Syed Abdul Hussein Dasra'i Shirazi, dan juga dia merupakan seorang ulama dan mujtahid Syiah di Iran lah. Dilahirkan pada 1913 dan meninggal pada tahun 1981 kan. Selain itu juga Imam Khomeini melantik Abdul Hussein ni sebagai imam solat Jumaat di Shiraz, dan sebagai wakil Khomeini di wilayah Farsi. Dan selain itu juga beliau juga merupakan seorang khatib, pengajar dan penulis. Dan selain itu juga dia melakukan kerja amal seperti mengubah suai masjid dan sekolah seperti sekolah Atik, Masjid Shiraz, dan juga sekolah agama Hakim kan. Antara penulisan beliau ialah buku ni lah, The Hereafter kan. Selain itu dia juga menulis puluhan buku dalam pelbagai topik Islam, kebanyakannya dalam bidang etika sendiri. Dan bidang etika tu kan, dan lebih sejuta naskah. Beberapa bukunya seperti Gunahan Al-Kabira, Dosa Kubur, dan Ma'ad Hari Kiamat yang dicetak. Kita terus kepada pendidikan beliau. Dan untuk terus dia mengekalkan statusnya sebagai ulama, di zaman Reza Shah Pahlavi, dia harus mengikuti ujian peperiksaan agama yang diadakan oleh organisasi ajaran agama kan. Dan beliau berjaya lulus dalam peperiksaan tersebut dan mengekalkan statusnya sebagai ulama. Tapi
beliau dipenjara, beliau ditangkap dan dipenjara sebab mengeluarkan kenyataan provokatif dan penentangan terhadap rejim sendiri. Selepas dia keluar penjara tu, dia bertekad untuk meninggalkan negara itu untuk berpindah di Najaf pada tahun 1935 sendiri. Dan dia melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi dengan menghadiri kelas-kelas ulama Syiah seperti Muhammad Kazim Shirazi dan Sayyid Abu Hasan Isfahani. Dan dia mengikuti nasihat dia punya ulama dia, iaitu Muhammad Kazim Shirazi, untuk kembali ke tempat dia, iaitu Shiraz, setelah kejatuhan kepimpinan Reza Shah Pahlavi tadi. Seterusnya kita tengok pada pemikiran. Beliau ni dalam karya yang dibawa oleh dia menceritakan tentang hari selepas kematian yang dituju oleh semua manusia. Dan dia juga berpendapat bahawa orang tidak beriman ni akan masukkan dalam neraka dan sebaliknya lah. Selain itu juga dia menceritakan tentang balasan baik dan buruk, dan juga nikmat yang terdapat di akhirat nanti. Seterusnya kita ke ringkasan buku lah. Buku ni The Hereafter Ma'ad yang ditulis oleh Abdul Hussein, yang menceritakan tentang pelbagai riwayat mengenai kehidupan di alam barzakh, kematian, hari kiamat berdasarkan Al-Quran, hadis dan riwayat ulama Syiah. Dan buku ni dia menceritakan dengan lebih terperinci lah situasi dan keadaan pada setiap peringkat setelah kematian. Dan seterusnya kita ke isu yang dibawa, yang ada dalam buku ni lah. Isu yang dibawa ni berkisahkan tentang mengenai isu-isu setelah kehidupan. Isu pertama ialah tentang kematian dari berbagai aspek lah. Contoh dia nyawa roh yang dicabut, keadaan ketika sakaratul maut, perkaitan antara badan dan nyawa. Selain itu juga dia menyentuh isu orang-orang kufur ketika kematian, persoalan oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur, dan juga azab yang menimpa orang-orang yang kufur tu. Kita lihat kepada isu yang kedua pula ialah iaitu alam barzakh sendiri, mana peringkat antara dunia dan akhirat. Beliau juga mengulas tentang hari kebangkitan, azab-azab yang terdapat dalam alam barzakh, dan ganjaran bagi orang yang beriman dan sebagainya lah. Tapi bagi Syiah ni, mereka harus dekat dengan Sayyidina Ali untuk menjadi jiran, ataupun untuk menjadi dekat lah, sahabat dari segi kerohanian. Seorang itu dia dianggap jauh dengan Sayyidina Ali sekiranya dia melakukan dosa. Semakin besar dosa dia, semakin jauh lah dia itu dari Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab perkara ini Syiah dia percaya bahawa Sayyidina Ali ni dia akan memberi syafaat kepada mereka di hari akhirat kelak nanti. Pada tu kan. Dan isu yang terakhir, isu yang ketiga lah, yang ditulis oleh beliau ialah mengenai kiamat. Seperti mana ajaran Islam, Syiah juga mengaku bahawa hari kiamat tidak merupakan rukun iman juga. Maka apa yang berlaku pada hari kiamat juga ditulis oleh penulis sendiri. Namun disebabkan oleh fahaman Syiah, beliau terdapat banyak unsur-unsur yang mengagungkan Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan. Sebagai contohnya, dalam bab hari kiamat, penulis ni dia menceritakan bahawa perkara pertama yang akan ditanya ketika hendak melintas titian sirat adalah mereka itu rapat atau bersahabat dengan Sayyidina Ali, dan perkara seterusnya akan dihisap ialah solat. Dan kita tahu perkara ini bertentangan dan juga bersalahan dengan ahli sunnah wal jamaah lah, iaitu soalan yang pertama akan disoal ialah solat, merupakan perkara yang pertama yang akan dihisap, seperti hadis riwayat At-Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amali salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksudnya, perkara pertama yang akan dihisap pada diri seorang itu pada hari akhirat ialah solatnya. Jika solatnya baik, sempurna, maka baiklah, maka dia akan berjaya dan menang. Dan jika solatnya kurang, iaitu tidak benar, maka dia akan rugi dan menyesal.
Sebenarnya kita menilai dari segi kekuatan, kelemahan dan sumbangan yang terdapat dalam buku ni. Dari sudut kekuatan dalam buku ni terdapat penceritaan yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, yang bersandarkan lah. Selain itu, buku ini mempunyai banyak penceritaan hikayat, sirah dan anekdot yang diambil iktibar, terutamanya melibatkan kematian dan hari kiamat. Buku ini juga terdapat banyak kelemahan di sebalik setiap kekuatan buku ni kan. Antara kelemahan dia apa dia kan, hadis yang diragi'i kesahihannya, terutamanya yang terdapat tokok tambah lah mengenai Sayyidina Ali yang agak pelik kalau ahli sunnah membacanya kan. Dan juga banyak-banyak kisah yang diceritakan dalam buku ni terlampau mengangkat tokoh-tokoh Syiah dan terlampau mengagungkan Sayyidina Ali tanpa dalil yang kukuh. Hal ini berpunca daripada Abdullah bin Sabah yang membuat kekacauan dengan menyembahkan keburukan Osman dan mengagungkan Sayyidina Ali, yang menyebabkan masyarakat Islam bingung pada zaman tu. Kalau buku ini dilihat dari mata Syiah, dia merupakan buku yang menceritakan tentang asas hari kiamat dan mengajak membaca untuk menghayatilah ajaran agama dengan membuat kebaikan dan meninggalkan keburukan kan. Tidak kurang juga seruan untuk mendekatkan diri dengan Sayyidina Ali kan, untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari akhirat kelak menurut fahaman Syiah. Jika dilihat dari ahli sunnah, buku ini menyumbang kepada dapat memberikan input yang baru bagi menilai ajaran Syiah menurut pandangan dan interpretasi mereka, seperti mereka sendiri, untuk dibuat perbandingan dengan ajaran Aswaja. Seterusnya kita kritikan dan ulasan terhadap buku ni kan. Antara perkara yang saya ingin kritik dan juga ulas dalam konten buku ni adalah dari segi kesahihan dalil yang digunakan dalam buku ni kan. Dan banyak kisah sirah-sirah dan hadis yang digunakan dalam buku ni tidak mempunyai sumber yang sahih lah, sama dengan kesahihan dalil tu kan, tidak sahih. Terutamanya melibatkan tokoh-tokoh dan ulama Syiah mereka. Contohnya dia berkata mimpi ulama Syiah ni boleh dijadikan sebagai dalil dan sandaran dalam menghuraikan perhal-perhal yang ghaib seperti kematian dan hari kiamat kan. Mimpi ulama Syiah mereka lah. Selain itu juga mereka mengangkat Sayyidina Ali terlalu tinggi kan. Mereka angkat terlalu tinggi dengan cara melampau-lampau dan taksub, sehingga mereka menganggap bahawa kecintaan kepada Sayyidina Ali merupakan perlindungan dan jaminan yang paling benar dan paling besar yang akan melindungi mereka daripada azab pada hari kiamat nanti. Sebab apa? Hal ini kerana mereka menganggap bahawa Sayyidina Ali merupakan orang yang berhak menjadi pengganti khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW kan. Dan buku ini juga dia memetik sedikit hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bahawa Sayyidina Ali dan pengikut Syiah akan kekal berada dalam keadaan yang selamat daripada ketakutan daripada malapetaka kelak, dan dia hanya khusus kepada pengikut Sayyidina Ali yang bawa dia punya terpesong dah tu yang betara tu. Seterusnya kita ke maklumat baru kan. Maklumat baru yang kajian peroleh yang saya peroleh lah. Terdapat maklumat baru yang saya peroleh dalam kajian ni, dan dapat membandingkan lah kan, antara bandingkan bahagian-bahagian orang-orang yang pelik dalam buku ini yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah lah kan. Antaranya adalah mereka mengangkat Sayyidina Ali sama taraf, sekurangan sama taraf atau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni saya ingat mereka hanya memuji Sayyidina Ali saja secara berlebihan, tapi setelah baca buku ni, sama kaji buku ni, mereka dah dibati bahawa darjat Sayyidina Ali itu sendiri bagi golongan Syiah ni sama tinggi dengan Nabi, malah lebih daripada Nabi sendiri, dia kata. Sebagai contoh, bagi mereka ni, Nabi Muhammad SAW sadar siapa sahaja yang bersahabat dengan Sayyidina Ali boleh melepasi peringkat pertama titian sirat dengan restu Sayyidina Ali sendiri. Mereka juga percaya bahawa Sayyidina Ali akan memberi syafaat kepada mereka di akhirat kelak nanti. Selain itu juga
Syiah sangat memandang tinggilah terhadap ulama mereka, sehingga apa yang diucap oleh ulama mereka dianggap sebagai wahyu, sehingga kan mimpi-mimpi tokoh Syiah juga dianggap sebagai satu perkara yang berautoriti dan mempunyai asas dalam fahaman Syiah ni lah. Hal ini jelas bertentangan dengan Aswajah sendiri kan, kerana mimpi seorang itu kita tidak dapat menjadikan sebagai autoriti, dan dia tidak dapat jadikan sandaran kepada dalam agama lah kalau mimpi seorang itu. Lagipun kita tahu yang bahawa Nabi dan juga Rasul lah yang mendapatkan wahyu melalui mimpi kan. Sebagai kesimpulannya, setelah kaji sedikit tentang buku ni kan, buku ni dia menceritakan tentang tauhid dalam Syiah merangkumi hari kiamat kan. Saya hanya menyampaikan fahamannya saja, bukan untuk mengikuti, hanya menyampaikan sahaja kan, jangan diikut lah kan. Kalau siapa-siapa yang nak baca buku ni, kenalah buat rujukan dulu daripada fahaman ahli sunnah, supaya tak terpesong atau terpengaruh dengan kesesatan yang ada dalam ni kan. Walaupun ada sikit perkara yang sama adalah sebab dua-dua dari Islam sendiri kan, tapi kena ingat fahaman yang dibawa oleh Syiah ni terdapat penyelewengan dalil dan sirah-sirah mereka kan. Sebelum baca apa-apa buku, pastikan akidah kita kuat, sebab takut nanti kita terpesong dan rosak akidah kita kalau kita tak buat kalau kita tak kuatkan ataupun mantapkan akidah kita kan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.